Jadi Assalamualaikum ya. Hari ni aku nak cerita pasal base. Base ni satu kefahaman yang basic. So hari ni aku just nak perdalamkan apa maksud base ataupun pemudahkan bagi newbie-newbie yang baru belajar. So apa yang aku share ni merupakan setup yang basic lah ataupun yang dah ramai tahu. Jadi korang tak perlu gaduh-gaduh sebab apa yang aku nak share lepas ni mungkin korang cakap ni setup support resistance, ni setup ABC, ni setup supply demand. So apa yang aku nak share ni sebenarnya benda dan kefahaman yang sama je, tapi bagi setiap individu mungkin dia mempunyai nama yang berbeza. Jadi yang pertama, macam mana rupa base ni dan macam mana kita nak kenal base ni dulu. So aku akan tunjuk 3 contoh macam mana base ni terbentuk dalam 3 keadaan yang berbeza. So yang pertama, jom kita tengok contoh market downtrend ataupun market bearish. So, kita tengok contoh market bearish atau downtrend. Yang pertama, contoh market drop base drop. Yang pertama, kita tengok contoh market dalam bentuk drop base drop. Kalau kita tengok kat sini, berlaku penurunan sebagai drop, market kemudian naik sebagai base, kemudian market turun balik menjadi drop. So, kat sini telah berlaku drop base drop. Kawasan base ni merupakan kawasan tempat untuk kita entry lah bila market datang sekali lagi ataupun approach kawasan ni. Next, jom kita tengok contoh market bila dalam keadaan A, B, C. So next, kita tengok contoh market dalam bentuk A, B dan C. Kalau kita tengok kat sini, berlaku satu penurunan sebagai A, kemudian market naik sebagai B, kemudian berlaku C apabila A ini dimatikan. So market telah membuat penurunan sebagai A, B, C. Kawasan B ni kita akan tanda sebagai tempat untuk kita entry apabila market masuk ataupun sentuh kawasan base ni. So kita tengok contoh base tapi dalam bentuk low, high dan lower low. So dia benda yang sama je, kefahaman yang sama je, tapi penggunaan nama yang berbeza. So kita tengok pula contoh market dalam bentuk low, high dan lower low. So dia benda sama je, market melakukan satu penurunan sebagai low, kemudian berlaku satu kenaikan sebagai high, kemudian berlaku satu lagi penurunan sebagai lower low. Low, high dan lower low ni merupakan benda yang sama je sebenarnya. So kalau korang tengok kat sini, kesimpulan dia semua ni benda yang sama je, tapi penggunaan nama yang berbeza. So daripada sini kau boleh nampak yang mana zone B base merupakan benda yang sama yang sentiasa berlaku berulang-ulang, tapi base ataupun zone B tu ada yang panggil sebagai supply and demand, ada pula yang panggil sebagai high low high high, ada pula yang cakap ni engulfing ni, ni harami solid ni. So dia sebenarnya dia adalah benda yang sama, tapi penggunaan nama dia berbeza. So kat sini aku nak singkatkan je bahawa base ni merupakan zone B. Kenapa pentingnya zone B ni? Kalau kita kaji betul-betul, zone B ni merupakan tempat yang banyak order. So yang pertama, jom kita tengok macam mana rupa base ni. Jom kita tengok dekat chat. Okay, so kalau korang tengok kat sini, dekat sini berlaku satu penurunan pada market sebagai A. Kemudian berlaku satu kenaikan, nampak candle kecil ni, sebagai B. Kemudian B ni dimatikan oleh candle yang ini, menjadikan dia sebagai C. Zone B ataupun base ni kita akan tandakan dia sebagai tempat untuk kita entry. So nampak tak? Bila mana market sentuh je kawasan base ni, berlaku satu rejection. So ni contoh dalam bentuk yang besar sikit lah. Kat sini berlaku satu penurunan sebagai A. Kemudian market buat pullback sebagai B. Kemudian A yang sebelum ni dimatikan oleh candle yang ini, menjadikan dia sebagai C. Zone pullback ataupun base ni kita tanda dia sebagai tempat untuk entry. Nampak tak? Bila mana market masuk je dalam base kita ni, berlaku rejection. Kalau korang entry dekat sini dapat dalam 90 pip. Kita tengok lagi contoh yang lain. So kat sini korang nampak tak? Berlaku satu penurunan sebagai A. Kemudian market buat kenaikan sebagai B. Candle yang hijau ni merupakan kenaikan ataupun pullback dia. Kemudian penurunan ni di break oleh satu candle yang baru, menjadikan pergerakan harga sebagai C. Candle yang ni menjadi C. So kita tanda je zone base ni, body dia, sebagai tempat untuk kita entry bila mana market masuk. Bila terwujudnya A, B, C, zone base ni kita tanda sebagai tempat untuk kita entry. Bila mana market datang je, berlaku rejection. So kalau kita dah entry kat sini, kita dah dapat dalam 2000 pip. Kita tengok lagi contoh base yang lain. So kat sini sama juga, berlaku satu penurunan. Ada 1, 2, 3, 4 candle ni membuat penurunan. So kat sini kita letak dia sebagai A. Kemudian berlaku satu kenaikan, candle bull. Kita tandakan bull ni sebagai B. Kemudian penurunan yang sebelum ni dimatikan oleh satu candle yang baru, iaitu candle yang ni. So candle yang ni telah menjadi C.
So zone base ataupun zone B kita ni, kita tandakan aja sebagai tempat untuk kita entry bila mana market datang. Nampak tak? Bila mana market masuk je dalam zone base kita, berlaku satu rejection. Kalau kita entry, dapat dalam 600 pip. So dia benda yang simple, tapi bila pandai guna, sangat luar biasa. So kalau kita tengok kat sini, berlaku satu kenaikan sebagai A. Kemudian lepas market dah buat bull candle, berlaku satu penurunan, iaitu candle merah ni, candle bear. So sini dah jadi B. Kemudian ada satu candle yang break, menjadikan dia sebagai C. So kita tanda je body candle bull ni sebagai tempat untuk kita entry. So nampak tak? Bila mana market approach ataupun market masuk je dalam base kita ni, iaitu candle ni, nampak tak? Bila dia touch dalam zone base ni, berlaku rejection sebanyak 100 pip. Kemudian kat sini berlaku pula satu penurunan, A, B dan C. So zone base ni ataupun zone B ni, kita tanda je semua body dia untuk jadikan dia sebagai tempat untuk kita entry. Nampak tak? Selagi mana market tak break kita punya base ni, dia valid untuk kita entry. Nampak tak? Bila mana market sentuh je zone base kita, berlaku satu rejection. So kalau kita entry, kita dah dapat dalam 100 pip. So kalau kita tengok kat sini, kita tengok kat sini berlaku satu kenaikan, A, B, C. So base ni kita tanda je base, satu base. Kemudian berlaku lagi A, B, C. Candle ni membreak A yang sebelum ni. So kita tanda je kat sini sebagai B. Kemudian berlaku satu lagi kenaikan, A, B, C. So base ni kita tandakan sahaja body sampai shadow dia. So nampak tak? Bila mana market approach je zone B kita ni, berlaku rejection sebanyak 200 pip. So kat sini berlaku lagi A, B, C. So base ni kita tandakan saja. Selagi mana base ni tak break, dia valid untuk kita entry. Nampak tak? Bila mana market sentuh je base, dia tetap berlaku rejection walaupun sikit. Nampak tak? Bila mana market sentuh je base ni, dia tak terus break, tapi dia berlaku juga rejection walaupun sikit. So kalau korang tengok kat sini, base yang sebelum ni, nampak tak? Bila market approach, dia bagi satu rejection. Sama juga dengan base yang kat bawah ni. Bila mana market sentuh je, berlaku satu rejection. So kalau kita entry, dah dapat dalam 300 pip. So next, jom kita tengok apa yang jadi bila mana base ni di break, ataupun apa yang kita perlu buat bila mana base di break ataupun zone B kita tak menjadi. So contoh, kalau berlaku satu kenaikan sebagai A, kemudian berlaku satu penurunan sebagai B, kemudian berlaku satu lagi kenaikan sebagai C, dan kita akan tanda zone base kita dari atas sampai ke bawah. Kebiasaannya, bila mana market masuk dalam zone base, kita akan ambil buy lah kan. Tapi contoh, andai kata base kita ni break, so apa yang perlu kita buat adalah entry juga dekat base kita ni, tapi menggunakan setup yang berlawanan. So kalau kat sini berlaku satu kenaikan A, B, C, base ni kita ambil buy, tapi bila dia break, kita tukar buy tu kepada sell. Jom kita tengok dekat chat. So jom kita tengok kat chat macam mana kita nak buat apabila base kita mati ataupun gagal. Okey, kat sini contoh, berlaku satu kenaikan sebagai A, kemudian berlaku satu penurunan sebagai B, kemudian berlaku satu lagi kenaikan menjadikan dia sebagai C. So kita tanda je zone base ni sebagai tempat untuk kita entry. Tapi bila mana market datang je kat zone base kita, dia break. So apa perlu kita buat? Base yang kita guna untuk buy ni, kita jadikan dia sebagai base untuk sell. Nampak tak? Bila mana market approach juga kawasan base kita, dia tetap memberikan rejection. So kalau kita entry kat sini, dia dah dapat 300 pip. So kita tengok lagi contoh lain. So kalau kita tengok kat sini, berlaku satu penurunan sebagai A, kemudian market membuat satu kenaikan sebagai B, kemudian berlaku satu lagi penurunan sebagai C. So candle yang ni telah break previous low ni, menjadikan dia sebagai A, B, C. So kita tanda je zone base ni, body dia sebagai tempat untuk kita entry. So kebiasaannya, bila mana market approach je kawasan B kita ni, kita akan ambil sell lah. Tetapi kali ni market terus break. So nampak tak? Bila mana market break, base yang kita ambil untuk sell ni, kita akan tukar sebagai base untuk buy. So nampak tak? Bila kat sini market touch je, dia terus jalan sebanyak 100 pip. Kemudian market datang lagi sekali. Mula-mula market datang kat sini, kemudian market datang sekali lagi kat kawasan base kita ni. So apabila kita entry, kita akan dapat dalam 190 pip. Sama juga kalau kita tengok kat sini, ada berlaku satu
satu kenaikan sebagai A. Kemudian market buat penurunan sebagai B. Kemudian berlaku satu lagi kenaikan sebagai C. Kemudian market buat penurunan dan berlaku satu lagi kenaikan yang break previous high ni. So dekat sini dah jadi A, B, C yang baru. So kita ada zone base pertama, kemudian zone base kedua. Nampak tak? Bila mana market touch je zone base kita ni ataupun masuk dalam zone base kita walaupun besar, dia tetap memberi rejection. Kita tengok kat sini dah 400 pip. So kalau kita tengok kat sini, berlaku satu kenaikan sebagai A, kemudian berlaku satu penurunan sebagai B, berlaku satu lagi kenaikan sebagai C. So kita tanda je zone base kita ni. Nampak tak? Bila market touch je zone base, berlaku rejection. So dekat sini pun berlaku A, kemudian penurunan ni menjadi B, kemudian ada candle yang mematikan previous high ni, menjadikan dia sebagai C yang baru. So kat sini pun menjadi base yang baru. So bila mana market touch, dia terus break base kita. So base yang kita ambil sebagai buy tadi, kita akan tukar dia sebagai base sell. Bila mana market touch dia terus memberi rejection sebanyak 180 pip. Kita tengok kat sini, berlaku satu kenaikan sebagai A, berlaku satu penurunan sebagai B, kemudian satu lagi kenaikan yang membreak previous high ni, menjadikan dia sebagai C. So kita tanda je zone base ni dari body ke body sebagai tempat untuk kita entry. So nampak tak? Bila mana market touch je zone base kita, berlaku rejection. So kalau kita tengok kat sini, ada berlaku satu kenaikan sebagai A, satu penurunan sebagai B, kemudian berlaku satu kenaikan sebagai C, kemudian berlaku satu lagi penurunan dan berlaku satu lagi kenaikan yang break previous high ni. So dekat sini dah jadi zone base. Kat sini pun dah jadi zone base. So saya padam dulu. Kalau kita perhati, kat sini ada satu zone base. Kat sini pun berlaku satu zone base. Tetapi zone base yang atas ni dimatikan. Bila mana market touch, kita tukar zone base yang buy ni menjadi sell. Kemudian berlaku rejection. Kemudian market datang ke zone base yang bawah ni. Tetapi dia tidak berlaku break, menyebabkan market naik sekali lagi. So kalau kita tengok kat sini, berlaku rejection antara zone base yang di break ni dan zone base yang dekat bawah ni. Kalau kita tengok hebatnya zone base ni, market hanya bermain-main dalam zone base tu selama beberapa hari. Dan akhirnya market buat satu penurunan sebagai A, satu kenaikan sebagai B, satu lagi penurunan sebagai C. Kemudian berlaku satu lagi kenaikan baru dan satu penurunan baru yang break previous high ni. So kat sini dah jadi zone base, dekat sini pun dah jadi zone base. Nampak tak? Bila mana market touch je, berlaku satu rejection walaupun kecil. Sama juga dengan zone base kat sini. Walaupun dia dimatikan, tapi bila market datang balik, dia terus memberi rejection. So kalau korang tengok kat sini, ada satu kenaikan A, B, C. So korang tanda je zone base dia ni sebagai tempat untuk entry. Tapi bila mana market datang, dia terus break. So kita tukar tempat untuk kita buy ni, base buy ni menjadi base sell. So kalau kita dah entry kat sini, kita dapat dalam 140 pip. Nampak tak? Bila base ni dimatikan, market banyak kali datang pun dia tetap tak dapat melepasi base. Market datang sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian dia break dekat sini dan market tetap memberi rejection di kawasan base yang mati tadi. So tu antara sedikit the power of zone B.